Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, hey. Walau tengah relaxing. Saham is good, saham is cool. Saham is also an investment tool. Scheme cepat kaya, don't act the fool. Labur dekat saham, get paid in full. Tak payah nak stress, buka CDS. Tak payah bajet besar kalau nak invest. Saham senang faham, tak payah nak stress. Orang biasa-biasa pun boleh invest. Saham kecundang kalau tak ada ilmu. Sebab tu, belajar dengan AAA dulu. Study fundamental dan technical. Jangan terus jump, itu typical. Kalau melabur, kena ikut trend. Duit takkan beranak kalau simpan kat poket. Tak payah modal besar, own company besar. Cita-cita besar, boleh untung besar. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, hey. Walau tengah relaxing. Dah buka CDS, jangan takut nak invest. Dah belajar ni best, boleh buat rugi less. Sebelum nak earn, kita kena learn. Supaya invest, nanti duit tak burn. Jangan tamak, jaga emosi. Orang tamak memang selalu rugi. Tak payah kelulusan, tak payah college degree. Suri rumah pun boleh buat benda ni. Kena berani, ambil tahu ekonomi. Rugi tu pasti, boleh minimalkan rugi. Boleh berdagang kalau banyak masa. Boleh melabur kalau tak ada masa. Tak ada masa, kena cari masa. Ini untuk simpanan hari tua. Jadi marilah, ini patut syariah. Duit banyak nanti boleh amal jariah. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, hey. Walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, hey. Walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, hey. Walau tengah relaxing. Saham is good, saham is cool. Saham is also an investment tool. Scheme cepat kaya, don't act the fool. Labur dekat saham, get paid in full. Tak payah nak stress, buka CDS. Tak payah bajet besar kalau nak invest. Saham senang faham, tak payah nak stress. Orang biasa-biasa pun boleh invest. Saham kecundang kalau tak ada ilmu. Sebab tu, belajar dengan AAA dulu. Study fundamental dan technical. Jangan terus jump, itu typical. Kalau melabur, kena ikut trend.
duit takkan beranak kalau simpan kat poket. Tak payah modal besar, own company besar, cita-cita besar, boleh untung besar. Saham is more than just investing, gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing, gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing, walau tengah relaxing. Dah buka CDS, jangan takut nak invest. Dah belajar ni best, boleh buat rugi less. Sebelum nak earn, kita kena learn, supaya invest nanti duit tak burn. Jangan tamak, jaga emosi. Orang tamak memang selalu rugi. Tak payah kelulusan, tak payah college degree, suri rumah pun boleh buat benda ni. Kena berani ambil tahu ekonomi. Rugi tu pasti, boleh minimalkan rugi. Boleh berdagang kalau banyak masa, boleh melabur kalau tak ada masa. Tak ada masa, kena cari masa. Ini untuk simpanan hari tua. Jadi marilah, ini patut syariah. Duit banyak nanti boleh amal jariah. Saham is more than just investing, gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing, gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing, walau tengah relaxing. Saham is more than just investing, gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing, gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing, walau tengah relaxing. Saham is more than just investing, gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing, gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing, walau tengah relaxing. Saham is good, saham is cool, saham is also an investment tool. Scheme cepat kaya, don't act the fool. Labur dekat saham, get paid in full. Tak payah nak stress, buka CDS. Tak payah bajet besar kalau nak invest. Saham senang faham, tak payah nak stress. Orang biasa-biasa pun boleh invest. Saham kecundang kalau tak ada ilmu. Sebab tu belajar dengan AAA dulu. Study fundamental dan technical, jangan terus jump, itu typical. Kalau melabur, kena ikut trend. Duit takkan beranak kalau simpan kat poket. Tak payah modal besar, own company besar, cita-cita besar, boleh untung besar. Saham is more than just investing, gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing, gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing, walau tengah relaxing. Dah buka CDS, jangan takut nak invest. Dah belajar ni best, boleh buat rugi less. Sebelum nak earn, kita kena learn, supaya invest nanti duit tak burn. Jangan tamak, jaga emosi. Orang tamak memang selalu rugi. Tak payah kelulusan, tak payah college degree, suri rumah pun boleh buat benda ni. Kena berani ambil tahu ekonomi. Rugi tu pasti, boleh minimalkan rugi. Boleh berdagang kalau banyak masa, boleh melabur kalau tak ada masa. Tak ada masa, kena cari masa. Ini untuk simpanan hari tua. Jadi marilah, ini patut syariah.
Duit banyak nanti boleh amal jariah. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing. Walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing. Walau tengah relaxing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat kita bersama pada pagi ini 12/10/2020 bagi sesi opening bell di Bursa Malaysia. Kemana ke arah tuju pasaran saham kita pada minggu ini? Alright, sama-sama kita ikuti sesi hari ini. InsyaAllah saya cuba berkongsi maklumat-maklumat yang diperolehi untuk memudahkan anda, terutamanya para pelabur, para pedagang tegar di Bursa Malaysia. Alright, seperti biasa, laporan kita akan lihat apa yang berlaku pada minggu lepas. Alright, jumlah kita dapat lihat peningkatan dari segi pergerakan FBM KLCI. Okay, pergerakan FBM KLCI kita pada minggu lepas menunjukkan satu keadaan yang luar biasa. Right, kenaikan pada hari Khamis dan Jumaat. Setelah sekian lama kita lihat pasaran saham kita mengalami penurunan, tapi kita dapat saksikan pada minggu lepas minat belian terhadap saham-saham mewah di Bursa Malaysia mendapat tumpuan. Right, kalau anda lihat sebenarnya kita agak lama berada dalam keadaan penurunan short term. Dia berehat sejak kita berada di puncak tertinggi sebelum ini pada akhir bulan Julai. Tapi pada bulan Julai ni kita lihat dua kali gagal menembusi paras rintangan 1612. Dari situ kita dapat lihat pasaran mengalami kejatuhan dan terus jatuh sehinggalah hari Khamis dan Jumaat lepas kita dapat lihat minat belian terhadap saham-saham yang berkait rapat dengan indeks FBM KLCI, dan dapat dilihat bila saya lihat laporan terkini. Kalau kita lihat pada Khamis dan Jumaat itu minat belian itu datangnya daripada pelabur-pelabur asing institusi. Alright, pelabur-pelabur asing institusi. Dan sebenarnya kalau kita lihat sejarah dalam pasaran saham di Malaysia, terutama pada bulan 10 seperti mana saya katakan pada minggu lepas, alright, biasanya pada bulan 10 ni. Dan di sini kalau ikut kita lihat keadaan pasaran secara keseluruhan sebelum ini. Right, bulan 10 ni adalah bulan yang ada kalanya berlakunya Oktober, dia dikenali sebagai Oktober kan. Beruang. Oktober tidak Oktober kan. Ada orang panggil dia Oktobul. Jadi sebenarnya bulan 10 ni, right, dari segi kalau kita lihat katalis utama yang berlaku pada bulan 10 adalah earnings. Right, earnings yang akan diumumkan bukan di negara kita, di Amerika Syarikat, dan pastinya earnings di sana akan menjadi petunjuk kepada pasaran saham di Malaysia maupun pasaran saham di seluruh dunia. Kerana pada minggu ini terutamanya kita akan lihat bank-bank gergasi di Amerika Syarikat akan mula mengumumkan prestasi keuangan bagi suku tahun ketiga. Jadi sekiranya keputusan yang diumumkan lebih baik daripada suku tahun kedua, kita akan nampak Oktobul akan berlaku lah.
Tetapi sekiranya kita lihat katalis utama iaitu pengumuman-pengumuman syarikat di Amerika Syarikat bagi suku tahun ketiga tidak memberangsangkan, pastinya akan memberi kesan negatif dan maka akan jadi Oktober pada bulan ini. Tetapi so far kalau kita melihat pergerakan pada awal Oktober ini nampaknya positif. Dan feel good factor biasanya kesan daripada, kita sedia maklum pada bulan 11 lain daripada presidential election yang akan berlaku di Amerika Syarikat, tapi di negara kita sendiri pembentangan bajet bagi tahun 2021 pastinya akan diperhatikan oleh para pelabur dan para pedagang di pasaran saham. Jadi ini trend yang biasa berlaku. Trend yang biasa berlaku. Jadi kita lihat apakah bursa mampu untuk meneruskan aliran meningkatnya, sama-sama kita nanti bahas. So far kalau anda melihat dari segi pergerakan FBMK LCI, dia agak consolidate sideways sekian lama tuan-tuan. Saya boleh katakan dia masih consolidate. Tetapi dari segi short term, kalau kita lihat dari segi short term, kita dapat lihat agak menarik apabila KLCI berjaya melepasi tahap rintangan dan keluar daripada fasa consolidation yang berlaku, dan secara teknikalnya bullish lah. Secara teknikalnya bullish. Okey, ini FBM KLCI. Sebab dia dah keluar daripada jajaran sideways yang ada. Cuma kita sedia maklum resisten yang seterusnya adalah 1547. Alright, tapi kalau kita ambil the nearest resistance yang ada, okey, kalau kita ambil nearest resistance yang ada pun sebenarnya di sini, kan, somewhere here ni, di sini pun adalah resistance yang kuat ni. Dia baru tembus je pada hari, setelah sekian lama berlega-lega dekat 151220 tu, dia turun bawah 1005, tolak balik. So dekat situ yang kita lihat dia baru keluar daripada jajaran consolidation sideways, dan technically juga dari segi short term downtrend juga telah berjaya ditembusi. Jadi sama-sama kita nantikan kalau melihat dari segi technical, so far so good untuk FBM KLCI meneruskan aliran meningkat. Okey. So, itu yang berlaku dekat KLCI. Dan dari segi komoditi, kalau kita lihat juga komoditi, adakah ia akan memberi kesan terhadap harga-harga saham di Bursa Malaysia? Right, kenapa kalau kita lihat dari segi pergerakan FCPO, tuan-tuan. Ini pun agak menarik. Agak menarik kalau kita lihat pergerakan minyak mentah kelapa sawit di pasaran hadapan. Cubaan untuk melepasi 3,000 dan mana kalau kita lihat bagi harga minyak mentah kelapa sawit bagi kontrak bulan Oktober ini telah pun melepasi paras RM3,000 per tan metrik. Right? Telah pun melepasi RM3,000 per tan metrik, dan November Friday to Friday dia turun lah. Kalau kita tengok dari segi pergerakannya, pergerakan Oktober dah mencah balik mana 3,000, November 2009. So far kalau kita lihat memang menunjukkan peningkatan yang agak baik bagi FCPO. Walaupun selama ni dia naik, dia turun jatuh banyak ni kan. Dia make a comeback. Dan let's see apakah dia mampu untuk kembali semula ke paras 3,000, dan ini akan menjadi pemangkin untuk kenaikan harga saham peladangan di Bursa Malaysia. Alright. Jadi kita akan tengoklah sebab walaupun ni nampak hari Jumaat tu tak apa kuat, but so far dia dah naik. Dia dah make a comeback dan berada di paras EMA 50 juga. Jadi secara trendnya kita boleh katakan FCPO juga agak menarik untuk diperhatikan, dan pastinya hari ini kita akan lihat. Kita akan lihat pengumuman yang akan dibuat oleh MPOB. MPOB. Data terkini berkaitan dengan inventory minyak kelapa sawit di pasaran hadapan. Jadi ini juga boleh kita perhatikan, dan pastinya kalau kita lihat pergerakan harga emas. Saya suka nak cerita pasal indeks, cerita pasal komoditi. Kita lihat komoditi emas. Jom kita tengok. Komoditi emas juga agak menarik apabila pada hari Jumaat yang lalu, pada sesi petang apabila pasaran saham ditutup, gold berjaya melepasi tahap rintangan, iaitu 1916. Tak salah masa saya berkongsi pada hari Jumaat petang, closing bell. Dia berjaya melepasi tahap rintangan. Jom kita tengok 3 bulan
Nampak tak? Dia berjaya melepasi tahap rintangan yang ada, but now dia berlega-lega di sekitar 1932. Alright. Jadi satu peningkatan yang agak banyak berbanding sebelum ini. Kita lihat harga emas berlega-lega di paras 1850 dan ini kembali semula ke paras 1930. Maknanya berada kembali di paras $1,900 per ounce. Jadi apakah ini juga akan memberi kesan yang positif juga terhadap saham-saham emas di Bursa Malaysia juga boleh kita perhatikan, dan pastinya kesan daripada kenaikan di pasaran saham di Amerika Syarikat pada minggu lalu. Kita lihat sebenarnya agak magic, S&P Dow Jones begitu volatile berlaku, tetapi semakin hampir lagi tak sampai less than a month akan berlakunya presidential election, dan perdebatan antara dua pihak bagi merealisasikan atau bagi melancarkan pakej rancangan yang terbaru masih terus diperkatakan. Sebab itu kita dapat lihat pasaran juga volatile, tapi so far setelah mengalami orang kata setelah berada di paras tertinggi berlakunya pullback yang agak kuat, tetapi sekarang kalau kita lihat agak menarik apabila Nasdaq juga kembali. Nampak tahu? Dia naik kan sampai paras 12,000, dia turun balik 10,000. Now 11,500, lagi 500 untuk kembali ke paras tertinggi. Saya suka pattern-pattern macam ni. Dia naik, dia pull back, itu dia panggil pull back. Dia buat pusingan you balik, dia nak membuat tujahan all time high. Apakah sektor teknologi akan terus mendapat tumpuan dan rebutan oleh para pelabur di Bursa Malaysia? Juga sama-sama kita nantikan. But again, saham teknologi still masih dalam radar saya. Seperti sebelum-sebelum ini selalu saya kongsikan, the evergreen sector masih kekal. Saham teknologi, apakah saham teknologi mampu untuk kembali ke paras tertinggi? Sama-sama kita nantikan. Alright. Dow Jones cuba kejar dari belakang. Dow Jones slow sikit, tapi Dow Jones cuba kejar dari belakang. Okay, jadi kita tengok for the past 3 months lepas dia mengalami kejatuhan juga baru-baru, nampak? Semua cuba kembali. Nak kembali semula ke paras tertinggi sebelum ini pada akhir September. Setelah berehat selama 1 bulan, jadi nampaknya saham cuba untuk kembali berada di paras tertinggi. Ini saya lihat apa yang berlaku di pasaran saham di Amerika Syarikat lebih bertumpu kepada pilihan raya yang akan berlaku. Normal guys. Bila kita belajar tentang dipanggil cycle analysis, kalau kita belajar dari si presidential cycle analysis ni, right, biasanya before the election market is going up. Sebenarnya sama aja. Di mana-mana pun lah, tapi biasa kajian dibuat di Amerika Syarikat, for the past 100 years biasanya sebelum berlakunya pilihan raya pasaran saham akan melonjak naik. Jadi apakah negara kita juga akan berlakunya pilihan raya? Sama-sama kita nantikan. Kerana kalau kita lihat sejarah pun sama begitu. Okey, sejarah pasaran saham kita juga sebelum pilihan raya biasanya pasaran saham akan membuat lonjakan. Okey. Dan kita sedia maklum pada minggu ini apakah katalis-katalis penting yang kita kena lihat. Yang pertama, hari ini kita ada data daripada MPOB untuk data minyak kelapa sawit. Yang kedua, hari ini kita ada juga kena lihat apa yang akan diumumkan negara China tentang yuan. Alright, tentang yuan, ni currency exchange yang di negara China. Alright, para pelabur, para pedagang akan melihat apakah langkah yang dibuat oleh bank di negara China untuk sama ada mengukuhkan yuan atau melemahkan yuan, kerana ini juga salah satu strategi dalam keadaan ekonomi yang penuh dengan cabaran. Kita akan lihat reaksi pasaran sebentar nanti, kerana pengumuman ini akan dibuat pada hari ini. Dan juga Malaysia pada minggu ini kita ada industrial production manufacturing index atau industrial production index akan diumumkan untuk melihat ataupun data ekonomi yang akan diumumkan. Adakah ia akan memberi kesan terhadap pasaran, juga kita akan lihat pada minggu ini. Selain daripada pada minggu ini, sebenarnya katalis yang lebih utama, lebih banyak kepada yang pertama, earnings yang akan diumumkan oleh bank-bank besar di Amerika Syarikat pada minggu ini, diikuti dengan kenyataan mungkin yang akan dibuat oleh Federal Reserve, right? Dan di Malaysia sekali lagi, apakah kenyataan ataupun apakah yang akan berlaku esok apabila yang berhormat YB AI akan menghadap Yang Dipertuan Agong, apakah
ia akan memberi kesan positif atau negatif terhadap pasaran, juga kita akan sama-sama kita nantikan. Kerana ada beberapa katalis yang kita tidak tahu ke mana ke arah tuju pasaran, kerana katalis ini satu katalis yang bukan katalis dari sudut ekonomi ataupun dari sudut data-data yang akan diumumkan, tetapi lebih kepada sentimen terhadap pasaran. Jadi ini juga antara perkara yang perlu kita ambil maklum. But so far so good. Minggu lepas walaupun kita sedia maklum bahawa YBAI akan menghadap Datuk Agong pada minggu ini, pasaran bertindak positif, tidak seperti sebelum ini. Jadi kita lihat apa yang berlaku seterusnya. Alright. Pasaran hadapan pagi ini di US still sideways, masih awal pagi untuk diperkatakan. Alright, but dari situ settle dari segi apa lagi? Data, okey. Data last week kalau kita lihat, Khamis Jumaat net buyer daripada foreign fund, but net selling datang pula daripada local fund. Kan? But again, dalam pasaran hari ini kalau kita lihat, pasaran kita masih kekal momentumnya 6 bilion unit saham didagangkan hampir setiap hari, yang mana dikuasai oleh dua pihak utama, iaitu local institution, right, yang menguasai lebih kurang lebih daripada 40% penguasaan dalam pasaran, diikuti oleh pelabur runcit. Walaupun moratorium telah pun berakhir pada akhir bulan yang lalu, tapi kita dapat lihat liquidity atau jumlah kecairan yang ada dalam pasaran masih kekal mampan, yang mana kita dapat lihat jumlah dagangannya masih berada di satu tahap yang masih tinggi, iaitu melepasi paras 5 bilion unit saham. Walaupun nilai didagangkan di bursa for the past 1 week sekitar 2 hingga 3 bilion, iaitu hampir separuh daripada jumlah saham yang didagangkan. Ini menunjukkan bahawa minat belian masih bertumpu kepada saham-saham murah, terutamanya oleh pelabur runcit. Tetapi kalau kita lihat dengan kenaikan indeks FBM-KLCI, alright, jumlahnya kecil oleh kerana balance antara pelabur institusi tempatan dan pelabur institusi luar negara. Net buyer Khamis Jumaat datang daripada foreign fund, but net seller masih datang daripada local fund. Sebab itu kita dapat lihat kenaikan indeks dan saham-saham mewah ini membuat kenaikan, tetapi bukanlah satu kenaikan yang orang kata jumlah kenaikan yang besar, tidak. Boleh dikatakan secara daripada 30 saham yang terpilih, saham-saham ini yang membuat lonjakan. Walaupun kalau 30 saham FBM-KLCI, sekiranya 25 saham yang melonjak naik, terutama saham-saham perbankan yang melonjak naik, walaupun 10 sen, pastinya ia akan memberi kesan terhadap pergerakan FBM-KLCI. Okey, but anyway kita tak belilah KLCI itu kan. You all beli saham-saham murmur. Okey, jom kita lihat sektor. Dari sisi sektor, bagi saya let's go through sektor teknologi yang pastinya sektor utama yang berkait rapat dengan pergerakan Nasdaq di Amerika Syarikat. Jom kita tengok apa yang kita nampak dekat teknologi sektor. Nampak tak? Apa you nampak? Looking good. Apakah teknologi sektor bakal membuat breakout? Kan, now sikit lagi untuk berada di previous high. Pada sebelum ini awal September, apakah petunjuk teknologi sektor saham-saham teknologi akan kembali untuk berada di paras all time high? Bukan all time, sorry. All time ke? Sekejap. Bukan all time. Kan? Dia lebih daripada, yang pasti lebih daripada 15 tahun dah. Kan? Apakah akan berada 52 side again? Sama-sama kita saksikan. Kalau dilihat dari segi pergerakan indeks, pastinya sektor teknologi seharusnya kita beri tumpuan yang lebih. Right? Itu yang pertama. Dan kesan daripada wabak COVID-19 yang semakin meningkat di seluruh dunia, termasuk negara kita sendiri. Kita dapat lihat banyak yang berlakunya zon merah di negara kita, dan semalam sekali lagi membuat lonjakan COVID-19 di negara kita melebihi 500 mereka yang dijangkiti. Apakah minat belian terhadap sektor ini akan kembali? So far so good. Cuma minggu lepas sektor healthcare membuat sideways. Right, for the past 1 week, last week dia berlega-lega aja, dia naik turun, tapi tiada a big movement. Apakah dengan kenaikan yang dapat kita lihat mereka yang dijangkiti wabak COVID-19, apakah minat terhadap sektor ini akan diburu oleh para pelabur? Juga kita sama-sama kita nantikan. Alright, masih belum berjaya melepasi tahap rintangan 4030. Alright, tetapi kita dapat lihat sebenarnya pada minggu lepas
sektor healthcare, baik sektor vaksin, lepas tu dia bertukar kepada glove, lepas tu dia tukar kepada PPE, dia bertukar-tukar kan. Tapi mostly I can say pada minggu lepas, dia naik tu banyak tapi dia pull back balik pada hari yang sama. Dia berlaku hanya kenaikan dan penurunan dalam keadaan intraday. Right? But dari segi daily chart, we can see that saham sektor ini juga sebenarnya mendapat tumpuan para pelabur. Cuma pada minggu lepas kita dari segi petunjuk pasaran bagi sektor healthcare dalam keadaan sideways. Alright? Okay. Alright. Itu yang berlaku dalam pasaran saham bagi dua sektor utama lah. Jangan kita tengok jugalah sektor, mungkin nak tengok sektor peladangan sekiranya kita dapat lihat apakah sektor peladangan juga nampak tak sektor peladangan juga berlega-lega tak sokongan dan kembali semula berada di paras moving average 50. Apakah 2 hari dah naik, nampak tak Khamis Jumaat ni, apakah berjaya melepasi tahap rintangan bagi yang sekian lama berlega-lega tak boleh tembus 7190 ni kan. Jauh lagi lah, sekarang baru 7, sekarang ni 7074, 120 mata lagi. Dan jumlah dagangan tak nampak minat belian sektor ni dengan volume, saya tak nampak volume yang kuat lagi. Tetapi berlakunya reversal candle pada hari, saya nampak engulfing berlaku pada hari Khamis dan cubaan untuk melepasi tahap rintangan yang terdekat yang kita tengok tu. Now berada di resistance lah, 7075. Apakah sektor peladangan juga mampu untuk melepasi tahap rintangannya? Pun sama-sama kita perhatikan. So this week ada satu sektor yang boleh kita perhatikan, sektor baru yang muncul dari radar adalah sektor komoditi, iaitu komoditi peladangan, alright, dan juga iaitu sektor CPO, CPO, peladangan minyak kelapa sawit, dan juga kita lihat apakah harga emas, komoditi emas akan melonjak naik. Jadi sektor komoditi kita boleh perhatikan, tapi pastinya komoditi komoditi peladangan bukan minyak. Minyak masih sideways. Right, minyak walaupun berlakunya kenaikan pada minggu lepas, kalau kita lihat dari segi pergerakan harga minyak, dia masih berlega-lega antara 40 dan 42. 40 bagi crude, Brent 42, masih berlega-lega dalam keadaan jajaran sideways. Walaupun dengan kejatuhan betul naik balik kan. For the past 1 month or 3 months nampak dia sideways. Okay, dia sideways. So there's no big catalyst buat masa ni untuk pergerakan minyak mentah dunia. Tapi lebih kepada saya boleh katakan komoditi seperti emas dan juga komoditi minyak kelapa sawit. Alright, yang mungkin kita boleh perhatikan. Okey, ini antara perkara-perkara yang boleh kita lihat Dan so far dalam pasaran VIX 25 points, so not bad. Okey, taklah kata panik berlaku kat situ. Jadi sebenarnya kita akan lihat sebulan ini akan fokus utama pastinya akan berlaku kepada presidential election yang berlaku, dan bulan ini pastinya banyak pengumuman-pengumuman syarikat yang akan diumumkan. Tapi mungkin akan orang kata perkara ini mungkin orang tak beri tumpuan utama kerana orang lebih fokus kepada keadaan ataupun pilihan raya yang akan berlangsung di amalkan syarikat, dan pasti di sini akan wujudnya orang kata feel good factor berkait rapat dengan package ransangan kan, sebab nak tunjuk masing-masing power, jadi masing-masing akan mengeluarkan senjata-senjata saat akhir untuk memenangi hati rakyat di sana, dan pastinya akan ada package-package ransangan baru yang akan diumumkan, dan sekiranya berlaku maka pastinya dia akan memberi lonjakan terhadap pasaran saham. Alright, so itu yang berlaku dalam pasaran saham kita. Okay, so hari ini jom saya nak cerita sikit mungkin pada mereka yang memiliki saham. Pada minggu lepas kita dapat lihat saham saham Kosan membuat split ataupun bonus issue ex-date, dan hari ini kita akan dapat lihat saham Open System pula yang akan membuat ex-date, iaitu kalau sekiranya anda memiliki saham ini, alright, pada harga pada hari Jumaat anda membeli saham Open System pada harga 90, let's say 95 sen atau 96 sen, 97 sen, 98 sen, RM1, jangan terperanjat kerana Open System telah pun membuat adjustment of price, dan saham ini dibuka reference price-nya adalah pada harga 63 sen sesaham. Alright. Dia nampak macam, Haji takkan turun sampai 30 sen daripada harga hari Jumaat. This is what we call adjustment of price. Apabila berlakunya ex-date,
kepada anda yang memiliki saham ini pada hari Jumaat atau masih memegang saham ini sehingga hari ini, alright, jumlah unit saham anda akan bertambah, iaitu sekiranya anda memiliki 1000 unit saham, saham anda akan menjadi 1500 unit saham. Alright, walaupun mungkin dalam sistem anda belum nampak jumlah unit saham yang anda perolehi, tetapi syarikat ini telah pun berlakunya ex-date, maka alright, jumlah saham yang anda miliki hari ini bertambah. Alright, tambah separuh lagi, sebab dia setiap 2 saham yang anda miliki, anda akan dapat 1 saham percuma. So dengan kata lain, alright, unit saham walaupun dalam portfolio anda mungkin belum nampak, tetapi Haji saya nak jual saham tu hari ini, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Maksud boleh jual saham yang anda miliki campur bonus issue yang anda perolehi. So jangan panik. Ini pada alumni kita dah share kepada hari Jumaat supaya anda faham apa yang berlaku, dan ini bukan kejatuhan mendadak, tetapi this what we call adjustment of price. Harga adjusted setelah X date. Siapa beli hari ini tak layak dapat free share. Siapa yang beli hari sebelum ini, Jumaat, Khamis, minggu lepas, masih pegang saham ini, anda memperolehi saham tambahan. Setiap 2 unit yang anda perolehi, setiap 2 unit yang anda ada, 1 unit saham anda akan perolehi. Alright, secara percuma. Sebab itu kena faham tentang konsep bonus issue dan pengiraannya. Dan ini yang selalu saya kongsikan. Dan ramai orang tak faham. Dia kata macam tu tak ada guna lah saya beli saham ni. Sebab itu tuan-tuan, bila kita nak terlibatkan bonus issue, balik kepada objektif pelaburan kita. Dan untuk bonus issue ini lebih bertumpu kepada pelaburan jangka masa sederhana dan jangka masa panjang, bukan untuk short term. Kalau kau trader tak beli saham untuk dapat bonus issue. Tapi masalah kau tak tahu diri kau siapa, kau tu purpose. Setiap pelabur, setiap pedagang pelabur, dia jam kat situ. Bila dia jam kat situ, sebab itu dia tak tahu apa yang dia buat, dan akhirnya dia rasa sentap bila saham tu jatuh. Alright? Okey, janganlah buat kaedah yang saya tak pernah ajar. Haji saya jual, betul saya beli balik ke, saya tak ajar teknik-teknik pelik ni tuan-tuan, dan saya tak nak mengajar teknik-teknik pelik. Nanti kau yang pelik. Alright? Jadi sebab ni yang kita nak tahu kesan daripada, of course sebenarnya you tak rugi pun kalau you beli harga tu lebih rendah. Kalau you beli harga tinggi, memang you nampak memang akan berlaku kerugian sedikit lah. Tapi normally bila kita faham tentang syarikat yang memberikan bonus issue, alright, in long term, kan, benda tu baguslah sebab you dapat benda percuma. Sebab ini juga adalah seperti saham percuma ini juga adalah seperti mana dividen, tapi dividen ini diberikan dalam bentuk saham, tidak dalam bentuk cash. Alright. Itu yang berlaku lah di pasaran saham kita pada pagi ini. So kita tengoklah apa yang akan berlaku. Sekejap lagi, kita ada lagi 4 minit. Dan saya nak umumkan kepada anda, sebab saya lihat ramai yang tak tahu cara nak buka akaun, terutama yang mereka yang zero. Alright. InsyaAllah hari Rabu malam kepada mereka yang telah daftar, saya buka 200 orang tapi pendaftaran lebih 500 pula dah. Alright. Saya akan kongsikan secara percuma pada hari Rabu malam untuk cara-cara membuka akaun CDS. Ramai orang tak tahu macam nak buka ni. Jadi insya-Allah saya berikan program ni percuma je. Kan? Pun tak hargai kalau tak tahulah kan. So hari Rabu malam ni ada kelas percuma kepada mereka yang telah mendaftar. Tahniah saya ucapkan. Alright, untuk anda hadir sesi malam 9 malam. So kalau anda daftar, anda dapat link dalam email anda. Hari Rabu malam, klik je link tersebut dalam email tu, klik join tu, maka you akan jumpa saya jam 9 malam. Alright, you boleh klik join pada 8.30 malam hari Rabu. Alright, program ni percuma, dan saya harap juga kepada alumni kita penuhkan sesi kita. Alhamdulillah, hari Sabtu you ada sesi, hari Ahad bersama Power Talk semalam. Okey sesi 2 hari ni untuk alumni. Saya harap sokongan demi sokongan ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Alright, dan juga insya-Allah kita ada program webinar kepada alumni juga pada hari Sabtu ini. You ada program lagi, alright, bersama Bursa Malaysia Eye. Alright, webinar Syariah Investing Workshop dengan Kak Dibah, insya-Allah. Kita juga ada program, insya-Allah minggu depan saya akan maklumkan tentang program InvestSmart yang dianjurkan oleh Suruhanjaya Sekuti Malaysia pada 23 hingga 25 hari bulan.
Alright, di laman web anda boleh daftar di investmart.my. Ini juga program percuma, alright, yang dianjurkan oleh Suruhanjaya Security Malaysia, yang mana saya sendiri akan InsyaAllah saya antara salah seorang speaker jemputan oleh Suruhanjaya Security Malaysia pada 23 hingga 25 Oktober nanti. So ini juga program percuma yang dianjurkan, program 3 hari yang anda boleh ikuti secara online. Alright, dan 25 hari bulan insyaAllah program pada Oktober saya nak kongsikan program labur saham dan kripto syariah yang akan berlangsung pada 25 Oktober, alright, bersama yang bahagia Ustaz Dr. Zaharuddin, alright, yang akan berlangsung pada 25 hari bulan. Alright, dan pada 28.30 kita ada program untuk momentum trading. Lepas tu kita ada webinar labur saham pada 31 Oktober. Penuh jadual korang ni, ya Allah, kan? Dan begitu juga kita 1 November kita ada sesi. Ni saya bagi sampai 1 November lah, kita ada sesi bersama saudara Syazwan. Alright, penuh jadual you all ni, Masya Allah, tabarakallah. Moga sesi-sesi ilmu ni dapat memberi manfaat kepada anda semua. Alright. Jadi saya harap you all semua dapat manfaat lah sesi-sesi pun. Saya seronok saya baca komen-komen you all. Alhamdulillah. Alright, moga sesi ini memberi manfaat kepada anda, terutama para alumni dan juga kepada mereka yang belum pun, yang telah pun mendaftar program The Protege pada 28 hingga 30 pun. Alhamdulillah, saya percaya anda telah mendapat manfaat sesi semalam, yang mana anda sendiri dapat menyertai keluarga besar Asyama Academy, walaupun program anda akan berlangsung pada 28 hingga 30 November. InsyaAllah program anda telah pun bermula semalam dan akan bermula setiap minggu, walaupun program The Protege online hanya akan berlangsung pada akhir November. Alright, so please belajar dan terus belajar. Alright, pasaran saham kita telah pun dibuka pada pagi ini. Jom kita lihat apa yang berlaku dalam pasaran saham. Alright, pada pagi ini apakah saham indeks dibuka rendah 4.43 mata, masih awal pagi untuk diperkatakan. But again, sekali lagi pada pagi ini kita dapat lihat saham yang aktif didagangkan adalah saham berkait rapat dengan saham healthcare. Kita dapat lihat Pharma Niaga, kita dapat lihat PR Lexus, Dia Pharma, Gratech Technology, Kosan, UWC, Kotra, Supermax, SKP Resources, SCIB, macam-macam, Texeng. So saham yang masih mendapat tumpuan pada pagi ini saham-saham rapat dengan healthcare dan juga teknologi yang ada di Bursa Malaysia. Alright. Dan saham-saham yang pagi ini juga cuba untuk membuat tujahan breakout pada pagi ini yang saya lihat. Saham murah masih menemui pasaran top 10 masih. Saham nice naik, saham kait rapat dengan emas Bintai sama, tak ada, maksudnya sama. Saya lihat dua sektor utama tu masih aktif didagangkan di Bursa Malaysia. Indeks saja mengalami kejatuhan 5 mata, but overall this morning kita dapat lihat saham-saham kait rapat dengan healthcare dan teknologi didagangkan di Bursa Malaysia. Alright, okay guys, saham VS, mana VS? VS SKP Resources, ini saham-saham kajian yang seharusnya diperhati rapat oleh para pelabur. Yes, VS kembali 240. Apakah bakal breakout sekali lagi? Sama-sama kita nantikan. VS, SKP Resources, SKP Res, yes, reversal hari Jumaat. Hari ini cuba untuk membuat tujahan semula. Apalagi saham Inari. Apakah pelancaran Apple 12 akan memberi kesan terhadap saham Inari, saham-saham teknologi? Still there. Alright. So far, dua sektor itulah yang masih aktif didagangkan di Bursa Malaysia. Dan pagi ini indeks mengalami kejatuhan kesan daripada kebanyakan saham yang rugi pada pagi ini, saham-saham yang berkait rapat dengan perbankan. Okey. Itu sebab tu indeks kita mengalami kejatuhan. So itu yang berlaku tuan-tuan. So bantu saya share sesi perkongsian ni. Alright, moga sesi ini memberi manfaat kepada anda yang baru nak terlibat. So pada anda yang zero, insya-Allah kita jumpa pada sesi yang saya aturkan nanti. Alright. Dan saya doakan anda dipermudah segala urusan, kaya berjaya dunia akhirat, dan jadi seorang pelabur yang bijak, pelabur yang bertakwa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan selamat berdagang.
Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing. Walau tengah relaxing. Saham is good, saham is cool, saham is also an investment tool. Scheme cepat kaya, don't act the fool. Labur dekat saham, get paid in full. Tak payah nak stress, buka CDS. Tak payah bajet besar kalau nak invest. Saham senang faham, tak payah nak stress. Orang biasa-biasa pun boleh invest. Saham kecundang kalau tak ada ilmu. Sebab tu belajar dengan AAA dulu. Study fundamental dan technical. Jangan terus jump, itu typical. Kalau melabur, kena ikut trend. Duit takkan beranak kalau simpan kat poket. Tak payah modal besar, own company besar. Cita-cita besar, boleh untung besar. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing. Walau tengah relaxing. Dah buka CDS, jangan takut nak invest. Dah belajar ni best, boleh buat rugi less. Sebelum nak earn, kita kena learn. Supaya invest, nanti duit tak burn. Jangan tamak, jaga emosi. Orang tamak memang selalu rugi. Tak payah kelulusan, tak payah college degree. Suri rumah pun boleh buat benda ni. Kena berani, ambil tahu ekonomi. Rugi tu pasti, blame ini makan rugi. Boleh berdagang kalau banyak masa. Boleh melabur kalau tak ada masa. Tak ada masa, kena cari masa. Ini untuk simpanan hari tua. Jadi marilah, ini patut syariah. Duit banyak nanti boleh amal jariah. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing. Walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing. Walau tengah relaxing.